نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dalam pengajian yang lepas kita dah ambil al-babu ar-rabi' dan juga al-babul khamis mimma kharaja anil asl. Bab yang keempat dan juga bab yang kelima daripada kalimah yang keluar daripada asal i'rab daripada alamat-alamat asliyah, iaitu jamak muannas salim dan juga isim mamnu' minas sarf. Dan yang pertama, yang bab yang keempat, iaitu jamak muannas salim. Kita dah sebut dah semalam bahwasanya nama dia yang sahih adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Tapi dah jadi alam, satu nama dah dikenali dengan jamak muannas, jamak al-muannas as-salim. Dan kita dah sebutkan beberapa tempat ataupun beberapa isim yang dijamakkan dengan jamak muannas salim. Dan jamak muannas salim ni kenapa ditukar nama nama yang sahihnya kita katakan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain, kerana di sana ada kalimah-kalimah yang dijamakkan dengan jamak muannas salim tapi mufrad dia bukannya muannas, mufradnya muzakkar. Dan kenapa kita tukar juga? Sebab di sana ada kalimah yang dijamakkan dengan jamak muannas salim tetapi sirah mufrad dia berubah, bertukar ataupun berubah. Tapi dah jadi satu nama lah dikenali dengan jamak muannas salim. Walaupun dia punya mufrad tu kita kata mufrad dia muzakkar ataupun berubah mufrad dia, dinamakan juga dengan jamak muannas salim. Dan kita sebutkan beberapa tempat isim-isim yang dijamakkan dengan jamak muannas salim. Antaranya al-ismul makhtum bi ta'nis. Isim yang berakhir dengan ta'nis. Sama ada isim tu isim alam ataupun tidak. Seperti Talha, Hamzah, Fatimah dan juga Syajarah, iaitu yang contoh yang bukan alam. Lepas tu al-ismul makhtum bi alif ta'nis al-mamdudah awil maksurah, iaitu isim yang berakhir dengan alif ta'nis maksurah ataupun alif mamdudah. Hasna jamak dia hasnawat, hubla jamak dia hublayat. Kemudian beberapa isim jins, contohnya hammam jamak dia hammamat. Lepas tu istablun jamak dia istablat, muhitun jamak dia muhitat. Lepas tu sijillun jamak dia sijillat. Dalam Quran perkataan ni sijil. Baik. Lepas tu sifat bagi jamak muzakkar yang tidak berakal. Seperti kalimah ashhur, kita nak sifatkan ashhur, kita kata ashhurun ma'lumat. Tapi pada nak menyifatkan ashhur ni, jamak yang tidak berakal ni, kita boleh guna dua. Sama ada kita guna mufradah, mufrad muannas ashhurun ma'lumah ataupun ashhurun ma'lumat. Kita guna jamak muannas salim. Dua-dua boleh. Jibalun rasiyat ataupun rasiyah. Baik. Ini apa lagi? Antaranya lagi al-alam al-muannas. Seperti alam muannas yang tidak berakhir dengan tak. Contohnya Zainabun, Zainabat, Hindun, Hindat. Dan kita ada tambah lagi semalam, iaitu kebanyakan masdar yang melebihi 3 huruf. Kebanyakan masdar yang melebihi 3 huruf. Contohnya imdad, jamak dia imdadat. Jadi masdar tu lebih daripada 3 huruf, jadi jamak dia jamak muannas salim. Tatbiq, tatbiqat dan sebagainya, seterusnya lah. Kemudian bab yang kelima kita ambil semalam, iaitu isim mamnu' minas sarf. Dia isim mamnu' minas sarf? Dia sebut takrif dia al-ismul ladzi syabahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wa ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqam al-illatain, iaitu isim yang menyamai fi'il. Kenapa isim ni mamnu' minas sarf? Kenapa dia tak terima tanwin dan kenapa dia tak berbaris bawah?
Sebab dia menyamai fa'il. Menyamai pada apa? Pada adanya dua illah. Pada adanya dua illah yang berbentuk huruf. Illah far'iyah, satunya kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Ataupun satu illah sahaja tapi satu illah ni menempati dua illah. Dan kita sebutkan dan kita tulis juga apa ni satu rangkap bait, satu bait syair yang menghimpunkan ke-99 illah tersebut. Ijma' wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazib ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' merujuk kepada sirah muntahal jumu'. Zin merujuk kepada wazan fa'il. Apa ni ijma' wazin adilan isyarat kepada apa ni udul. Anis isyarat kepada taknis, sama ada taknis bil alif al-mamnudah wal maksurah ataupun at-ta'nis bi ghairil alif. Bagi kepada tiga tu, lafzi, maknawi. Lepas tu bi ma'rifatin isyarat kepada alamiah. Ma'rifah iaitu alamiah. Wa sadasana Muhammad. Lepas tu apa dia? Raqib isyarat kepada tarkib mazji. Raqib wazid isyarat kepada ziyadah al-alif wan nun. Ujmah isyarat kepada ajab, dan wasaf tu isyarat kepada wasaf dah sifat. Itu semua sembilan illah yang yang kita mengaji semalam dalam bab isim mamnu' minas sarf. Jadi hari ini kita nak habiskan, kita nak ambil bab yang ke-6 dan juga bab yang ke-7 mimma kharaja anil asli. Tak payah dah yang ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal amsilatul khamsah wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wat ta'i fihima wa taf'alina faturfa'u bi subutin nun wa tujzamu wa tunsabu bi hadfiha nahwu fa illam taf'alu walan taf'alu. Baik. Al-babu sadis mimma kharaja anil asli al-amthilatul khamsah. Baik, bab yang ke-6 daripada apa yang terkeluar daripada asal adalah al-amthilatul khamsah. Inilah yang kita sebut sebelum ni al-af'alul khamsah. Dikenali juga dengan al-amthilatu al-khamsah. Kalau sebelum ni kita mengaji al-asmaul khamsah. Di sini fa'il. Yang tu isim-isim 5, ni fa'il 5. Apa dia al-af'alul khamsah ataupun al-amthilatul khamsah? Takrif dia kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi alif husnain atau wawul jamaah atau yaul muannasah al-mukhatabah. Kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi alif husnain atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah ataupun yaul muannasah al mukhatabah. Tiap-tiap fi'il mudhari' yang berhubung dengannya alif husnain ataupun wawul jamaah ataupun wawul jam'i boleh, au yaul mukhatabah. Jadi tiap-tiap fi'il mudhari' yang berhubung dengan fi'il mudhari' tersebut alif husnain, wawul jama' ataupun ya muannasah mukhatabah. Pada alif husnain ini ada terbit dua rupa. Yakumani, takumani. Pada wawul jamaah ataupun wawul jama' terbit dua rupa juga. Yakumuna, takumuna. Dan pada ya muannasah mukhatabah hanya ada satu saja. Takumina.
Ini semua sekali ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dinamakan al-af'alul khamsah ataupun al-amsilatul khamsah. Jadi hukum dia apa dia? Rafa' dengan subutun nun ataupun sabatin nun, dan nasab dan jazam dengan hazafkan nun. Subut, sabat, dua-dua sama aja. Itu masdar bagi sabata yasbutu. Subutan wa sabatan, dua-dua sama. Maksudnya nak pernah cerita kot dulu anak apa tengah dok mengapai matan jurumiyah. Lepas tu wal af'alul khamsah allati rafuha bi sabatin nun. Anda tak ingat nak sebut sabat ke subut. Tapi setengah nuskhah ada sebut sabat, setengah nuskhah ada sebut subut. Jadi bila kita mengapai bi sabatin nun, kawan tu duk apai subut. Lepas tu dia perbetulkan subut. Tapi kita diam jelah, kita tak kata apa. Biasalah orang baru mengapai, orang mengaji ni kan. Dia rasa dia ada betul. Tapi kita pun dengar tu, kita tak kata apalah, tergelak kan. Ini dua-dua betul. Sabat betul, subut pun betul. Jadi al-amsilatul khamsah di sini dia keluar daripada asal. Keluar pada asal pada ketika rafa', ketika nasab dan ketika jazam. Semua sekali. Sebab asal rafa' dengan apa? Asal rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, lepas tu jazam dengan sukun. Tapi sini rafa' dengan nun, subutun nun, dan nasab dan jazam dengan hazafkan nun. Baik. Ini masalah tak susah. Jadi wal amsilatul khamsah kata musannif wahya taf'alani wa taf'aluna bil ya wa ta fihima. Dia boleh apa ni? Boleh dibaca dengan ya dan juga dengan ta pada kedua-duanya sekali. Maksudnya taf'alani yaf'alani. Dua-dua boleh. Wa taf'aluna wa yaf'aluna. Dan wa taf'alina. Faturfa'u al-amsilatul khamsah ni bisubutin nun, dengan tetap nun. Wa tujzamu wa tunsabu bihadzfiha, dan dijazamkan al-amsilatul khamsah dan dinasabkan dia dengan hazafkan nun, dengan dihazafkannya hazaf nun. Nahwu fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi taf'alu yang pertama majzum, taf'alu yang kedua mansub. Yang pertama majzum dengan alamat dia hazaf nun, yang kedua mansub alamat dia hazaf nun. Qala syarih al-babu salis mimma kharaja anil asli al-amsilatul khamsah. Wa hiya al-amsilatul khamsah tu kullu fi'lin mudhari'in ittasalat bihi alif husnain nahwu yaqumani lil ghaibaini. Yaqumani lil ghaibain. Dia orang yang tak ada, kedua orang telah sedang bangun. Dua orang lelaki sedang bangun. Ini orang yang tidak hadir, orang yang tidak ada di majlis. Wa taqumani lil hadiraini, ataupun kita kata lil mukhatabaini. Taqumani lil hadiraini, bagi untuk dua orang yang hadir, ataupun dua orang lawan bicara kita ada di hadapan. Ataupun fi'il mudhari' itu ittasalat bihi wawul jam'i, ataupun tiap-tiap fi'il mudhari' yang berhubung dengannya oleh wawul jam'i, seperti yaqumuna, yakni lil ghaibin. Tadi lil ghaibain dua orang, ni lil ghaibin ramai. Wa taqumuna lil hadirin, ataupun kita kata lil mukhatabin. Au ya'ul mukhatabah, ataupun fi'il mudhari' yang berhubung dengannya ya'ul mukhatabah, ya muannasah mukhatabah, ya menunjukkan perempuan. Nahwu taqumina. Taqumina tu ada ya, taqumina. Apa hukum al-amsilatul khamsah ni? Wa hukmu hadhihi al-amsilatil khamsah annaha turfa'u bi subutin nun niyabatan anid dhammah wa tujzamu wa tunsabu bihadfiha. Wa tunsabu bihadfiha niyabatan anis wa tujzamu wa tunsabu bihadfiha niyabatan anis sukuni wal fathah.
Jadi hukum al-amsilatil khamsah ni dia dirafa'kan dengan tetap nun sebagai ganti daripada dhammah, dan dijazamkan dan dinasabkan dengan hazafkan nun ganti daripada sukun dan juga fathah. Maknanya ketika jazam tu hazaf nun ganti daripada sukun, ketika nasab hazaf nun ganti daripada fathah. Taqulu antum takumuna walam takumu walan takumu. Boleh. Wa rafa'tal awwal li khuluwihi minan nasibi wal jazimi. Kamu rafa'kan yang pertama, maksud yang pertama tu antum takumuna. Kamu rafa'kan yang pertama, contoh yang pertama sebab apa? Li khuluwihi minan nasibi wal jazimi. Kerana kosongnya kerana kosongnya ia yang pertama tu daripada nasib dan juga jazim. Kerana kosongnya atau fi'il mudhari' tersebut daripada nasib dan juga jazim. Sebab amal pada fi'il mudhari' pada ketika rafa' adalah tajarrud. Sunyi daripada nasib, amil nasab dan juga amil jazam. Wa ja'alta alamata raf'ihi an-nuna, dan kamu jadikan alamat rafa'nya nun. Kamu jadikan nun sebagai alamat rafa' bagi takumun. Wa jazamta tsani bilam, dan kamu jazamkan yang kedua iaitu lam takumu tu kamu jazamkan dengan lam. Lam lah yang menjazamkan dia. Tapi apa alamat jazam dia? Alamat jazam dia hazaf nun. Wa nasabta tsalis bilan, dan kamu nasabkan yang ketiga iaitu lan takumu dengan lan. Wa ja'alta alamatan nasbi wal jazmi hazfan nuni, dan kamu jadikan alamat nasab dan juga alamat jazam, kamu jadikan alamat dia apa? Hazaf nun. Qala Allah Ta'ala fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Al-awwal jazimun wa majzum. Jazim lam, majzum taf'alu. Wa tsani nasibun wa mansub. Yang kedua wa lan taf'alu. Lan tu nasib, taf'alu tu mansub. Wa alamatul jazmi wan nasbi al-hadfu, yani hadfun nun. Dan alamat jazam dan alamat nasab adalah hazaf nun. Baik. Habis al-bab as-sadis mimma kharaja anil asli. Cuma kita nak ambil satu faedah di bawah tu, nombor 2. Dekat mana tadi dia sebut wa hukmu hadhihi al-amsilatil khamsah annaha turfa'u bi subutin nun niyabatan anid dhammah. Lepas tu dia ada buat nombor 2 atau kitab 6 nombor 2. Kata muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin, dia kata qad tuhdhafun nun allati turfa'u bi subutiha al-af'alul khamsah wa hiya fi hadzal hadfi ala darbaini. Al-awwalu jaizun fi an-nasri wan nazmi, al-thani syadzun la yaqa'u illa fi darurati asy-syi'ri. Baik. Dia nak bagi tahu apa? Dia nak bagi tahu Syekh Muhammad Muhyiddin nak bagi tahu sini, dia kata terkadang dihazafkan nun. Terkadang dihazafkan nun yang dirafa'kan af'alul khamsah tu dengan subutnya nun tersebut. Af'alul khamsah marfu' dengan subutun nun kan. Tapi terkadang dihazafkan nun tersebut. Hukum dia jaiz. Hukum dia jaiz. Ada awal ada pertama jaiz, ada yang kedua syaz. Jadi ada dua lah. Terbagi kepada dua, hazaf ni terbagi kepada dua, ada yang jaiz dan ada yang kedua syaz. Kita nak ambil yang jaiz ni. Wa ammal jaizu fa fi halatin wahidah. Adapun hazaf yang jaiz maka pada satu keadaan, wa hiya an yakuna al-fi'lu nasiban li ya'il mutakallim. Maka al-halatul wahidah itu adalah keadaan fa'il itu menasabkan ya mutakallim. Wa qablaha nunul wiqayah, dan sebelum ya mutakallim tu ada nun wiqayah.
fatajtami'u nunani, maka berkumpullah dua nun. Kalau kita tulis, maka berkumpullah dua nun. Ulahuma nunur raf'i wasaniyatu nunul wiqayah. Yang pertama nun rafa', yang kedua nun al wiqayah. Nahu tadribanini wa tadribunani. Fa inna lil arabi fi hadhihi al halah thalatha lughatin. Maka bagi Arab pada keadaan ni ada tiga lugah. Ada tiga lugah. Okey. Kita tengok dulu, kita baca dalam ni dulu. Ihdaha, lugah yang pertama, an yaji'u bin nunaini ala aslihima. Mereka mendatangkan dengan kedua-dua nun atas asalnya. Wa ala hadhihi lughah qauluhu ta'ala, dan di atas ini lughah lah firman Allah Ta'ala, ata'idanini. Ya Quran kan. Kalau salah tolong betulin lah. Ata'idanini. Jadi ada dua nun tu. Satu nun wiqayah, satu nun rafa'. Satu nun rafa'. Yang kedua lima tu'zunani. Lima tu'zunani itu bukan lam tu. Lima tu'zunani tu depan tu jamak. Tu'zunani. Satu nun rafa', satu nun wiqayah. Maka dia kekal dalam keadaan asal, didatangkan kedua-dua nun. Ini lugah yang pertama. Wal lughatus tsaniyah, dan lugah yang kedua, an yudghimu ihdan nunaini fil ukhra. Mereka mengidghamkan, memasukkan nun yang salah satu nun ke dalam satu nun yang satu lagi. Hal ini pun ada dalam Quran. Wa qad quri'a biha fi qaulihi ta'ala, dan dibaca dengan ini lugah pada firman Allah Ta'ala, afa ghairallahi ta'muruni. Afa ghairallahi ta'muruni. Dia ada syaddah, patutnya ta'murunani. Afa ghairallahi ta'murunani. Wa fi qawlihi atuhajjuni. Tanya atuhajjunani. Sepatutnya macam tu, tapi diidghamkan. Tak ada. Okey. Wal lughatus salisah, dan lugah yang ketiga, halfu ihdan nunain. Lugah yang ketiga dihazahkan salah satu daripada nun. Jadi contohnya yang tadi tadribu. Nani. Jadi yang kita mengaji fi'il kita mengaji bila datangnya ya al-mukhatab, ya mutakallim, maka perlu didatangkan nun wiqayah. Sebab apa didatangkan nun wiqayah? Untuk jaga fi'il daripada kasrah. Sebab nun wiqayah dia menuntut kasrah apa yang sebelum dia. Jadi dalam salah satu lugah ni, nun dihazafkan salah satu nun, tapi yang mana satu anda tak pasti. Dia kata al-halatus ammal jaizu fa fi halatin wahidah wa ya an yakuna al-fi'lu nasiban li ya'il mutakallim wa qablaha nunul al-wiqayah. Syaratnya mestilah fi'il itu menasabkan ya mutakallim, dan sebelum dia ada nun al-wiqayah. Ini contoh pada nasab. Contoh pada nasab itu guna tadribu nani. Sebab daraba yadribu mutaaddi, dia menasabkan. Sebab dia ada maf'ul. Jadi sini ada ya. Tadribu nani dia menasabkan ya, dan sebelum dia ada nun
nun wiqayah. Adapun fa'il tadribuna, lepas tu datang nun wiqayah. Lepas tu selepas dia ada ya mutakallim. Jadi syarat dia kata fa'il tu mestilah menasabkan ya sebelum dia ada nun wiqayah. Cukup tak syarat? An yakuna al-fi'lu nasiban li ya'il mutakallim wa qablaha nunul wiqayah. Maka bertemu dua nun. Jadi waktu tu dihazafkan satu. Jadi tadribu ni. Bukan nun wiqayah yang dihazafkan, nun rafa'. Ini ada sebut ni. Nun rafa'. Qad tuhdhafun nun allati turfa'u bi subutiha al-af'alul khamsah. Waktu ni jaiz. Boleh. Tapi kena pastikan keadaan fa'il tu dia menasabkan ya mutakallim. Dia menasabkan ya mutakallim sebelum dia ada nun al-wiqayah. Jadi nak berlakunya ketika jamak ataupun ketika ketika tasniah. Sebab ketika tasniah baru ada satu lagi nun wiqayah dengan nun rafa'. Adapun pada ketika dia mufrad, dia bukan al-af'alul khamsah, waktu tu tak ada, hanya ada satu nun sahaja. Mafhum ah? Baik. Lepas tu yang lain tu boleh baca sendiri. Satu syal. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wal fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir fayujzamu bihadfi akhirih nahu lam yaghzu lam yakhsha wa lam yarmi. Ini nak masuk kepada al-bab as-sabi' mimma kharaja anil asli. Bab yang terakhir daripada kalimah yang terkeluar daripada asal, iaitu fa'il mudhari' yang mu'tal akhir, iaitu fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah. Asalnya tak perlu ditulis dah, yang ni kita boleh baca aja. Itu fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah. Jadi fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah ada 3 lah, masing-masing tahu. Huruf illah ada 3, alif, waw, ya. Jadi sama ada fa'il mudhari' itu berakhir dengan huruf alif, alif, sama ada berakhir dengan huruf waw, sama ada berakhir dengan huruf ya. Dan pada ketiga-tiga keadaan ni, bila dimasuki amil jazam, maka fa'il mudhari' ini jazam dengan hazaf huruf illah tersebut. Boleh baca. Wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhir, hukum dia dijazam dengan hazaf akhirnya. Fayujzamu bihadfi akhirih. Fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, maka dijazamkan ia dengan hazafkan akhirnya, akhir fa'il mudhari' tersebut. Nahu lam yaghzu, asalnya yaghzu, berakhir dengan waw. Masuk lam, kita buang waw tersebut. Dhammah tu dalil alal mahzuf. Lam yakhsha, asalnya yakhsha, berakhir dengan alif, tapi masuk lam, buang alif. Walam yarmi, asalnya yarmi, masuk lam, buang ya. Dan yang dibuang tu ada dalil yang menunjukkan atasnya, iaitu baris sebelumnya. Qala syarih rahimahullah, hadzal babu sabi' mimma kharaja anil asli wa huwa al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir nahu yaghzu wa yakhsha wa yarmi fa innahu yujzamu bihadfi akhirih. Fa'il mudhari' al-mu'tal akhir ni dijazamkan dengan hazafkan akhirnya. Fayanubu hadful harfi an hadfil harakah, maka gantilah hazaf huruf tu daripada hazaf harakah. Sukun-sukun ni kan hazafkan harakah, tidak ada harakah, tapi dia ganti daripada sukun. Ini dia ganti daripada hazaf harakah. Ni hazaf huruf ni ganti daripada hazaf harakah. Hazaf harakah tu yang asal, alamat asliyah. Jadi hazaf huruf ni ganti dia. Fayanubu, maka gantilah oleh hazaf huruf ni daripada hazaf harakat. Taqulu lam yaghzu wa lam yakhsha wa lam yarmi. Faslun. Faslun. Tuqaddaru jami'ul harakat fi nahwi ghulami wal fata.
apa ni, faslun, tuqaddaru jami'ul harakat, ditakdirkan kesemua harakat, fi nahwi ghulami wal fata, pada umpama kata ghulami, perkataan ghulami dan juga fata. Ini pada isim yang diidafatkan kepada ya mutakallim dan pada isim yang berakhir dengan huruf alif. Wa yusamma tsani, dan dinamakan yang kedua, yakni al-fata tu maksuran, dinamakan isim maksur. Ini isim al-ismul ladzi yantahi bil alif, dinamakan isim maksur. Wa dhammatu, wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fi nahwil qadi, ditakdirkan dhammah dan kasrah pada umpama qadi, al-qadi. Wa yusamma manqusan, dan dinamakan isim yang berakhir dengan ya ni dinamakan isim manqus. Wa dhammatu wal fathatu, yakni wa tuqaddaru ad-dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha, dan ditakdirkan dhammah dan juga fathah pada umpama yakhsha. Wa dhammatu, dan ditakdirkan dhammah pada umpama yad'u wa yaqdi, wa tadhharul fathah fi nahwi innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'u, dan zahir fathah pada umpama innal qadiya, ada fathah atas ya, lan yaqdiya ada fathah atas ya, wa lan yad'u ada fathah atas wa. Baik. Jadi kita dah habis dah mimma kharaja anil asli. Sekarang ni Syekh musannif Syekh Ibn Hisham nak sebutkan tentang i'rab takdiri. Tentang i'rab takdiri. Jadi i'rab kita ada dua, kita sebut sebelum ni. I'rab ada dua. Satu i'rab apa dia? Lafzi, satu takdiri. Satu lafzi, satu takdiri. Di sini dia sebut dengan zahirah. Dia kata alamatul i'rab ala darbain. Alamat i'rab tu dua lah. Zahirah dengan muqaddarah. Jadi samalah dengan apa ni yang kita mengaji sebelum ni, kita bahagikan i'rab itu kepada dua. Ambil dia dah takrif sendiri dah, takrif i'rab. Ada Nabi takrif i'rab? Boleh? Ada i'rab boleh? Al-i'rab taghyir awakhir al-kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan atau takdiran. Ada dua sebut situ. Iaitu perubahan akhir kalimat. I'rab tu perubahan di akhir kalimat. Sebab apa berubah? Li ikhtilafil awamil dakhilah. Disebabkan perbezaan amil-amil yang masuk ke atas kalimat. Disebabkan perubahan amil tu, maka berubahlah akhir kalimat tersebut. Ada amil yang menuntut rafa', ada amil yang menuntut nasab, ada amil yang menuntut jar, dan seterusnya. Kemudian i'rab tu pula lafzan atau takdiran, sama ada pada lafaz perubahan tersebut ataupun pada takdir. Jadi i'rab kita bagi pada dua, lafzi dan juga takdiri. Ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. Apa dia i'rab lafzi? Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un, iaitu perubahan. Ma tu kena pada taghayyur, perubahan yang tidak menegah daripada bertutur dengan perubahan tersebut. Ja'a Zaidun, Ja'a Zaidun, Ra'aitu Zaid, dan marartu bi Zaidin. Jadi mana yang berubah? Akhir kalimat Zaid, daripada dun jadi dan jadi din. Jadi perubahan tersebut ada manik untuk kita sebut, untuk kita bertutur dengan perubahan tu. Tidak ada manik, kita boleh sebut dun dan din. Itu dinamakan i'rab lafzi. Itu perubahan lafzi.
Adapun takdiri ma yamna'u minan nutqi bihi, lawan ya. Ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un, iaitu perubahan yang mencegah daripada bertutur dengan perubahan tersebut oleh mani', satu yang menegah. Apa dia yang menegah tu? Min ta'azzurin, daripada uzur, au siqalin, ataupun kena sebab berat, au harakati munasabah. Jadi mani' tu ada 3 lah. Apa ni? Ta'azzur, siqal, ataupun harakah munasabah. Jadi apa ni, perbahasan kita tentang ni lah yang dia nak masuk ni. Cuma Syekh apa ni, Ibn Hisham dia bahagikan kepada 5. Kita akan tengok ni. Jadi daripada sini dia kata ta'rif jadi ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un min ta'azzurin au siqalin au harfati munasabatin. Kita boleh buat serta mawani' zuhur al-i'rab ada 3. Baik. Yang pertama ta'azzur, yang kedua as-siqal, dan yang ketiga harakatu al-munasabah. Jadi di mani' ada perkara-perkara yang menegah daripada zahirnya i'rab, daripada zahirnya perubahan. I'rab ni kan taghyir, perubahan tu. Jadi yang menegah daripada perubahan-perubahan tu inilah 3 ni. Ta'azzur, siqal, dan juga harakah al-munasabah. Baik, ta'azzur. Di manakah berlaku ta'azzur? Ta'azzur berlaku di kalimat-kalimat yang mu'rabah. Yani yakunu ta'azzur fil kalimat al-mu'rabah allati tantahi bi alif mad wa yakunu fil asma' wal af'al. Isim itu adalah isim al-maqsur, iaitu isim yang berakhir dengan huruf alif. Sebelum dia fathah. Qablaha fathah apa ni? Fathah. Itu dinamakan alif mad. Dan yang kedua al-fi'lu al-mudhari' al-mu'tal bil alif. Ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat ni. Jadi pada 2 tempat ni tak boleh nak zahir i'rab disebabkan ta'azzur. Isim maksur
pada ketiga-tiga keadaan. Itu pada ketika rafah, pada ketika nasab, dan pada ketika jar. Jazam tak ada. Adapun fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif, itu fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, dan huruf illah itu adalah alif, maka dia dia tidak boleh zahir dhammah dan tak boleh zahir fathah. Boleh. Adapun ketika jazam kita hazahkan alif. Boleh kan? Ini pada dua tempat ni. Isim maqsur dan juga fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif. Itu yang pertama, boleh tulis dulu. Yang kedua, as-siqal. Yang kedua as-siqal. Di mana berlaku siqal ni? Yakunu fil kalimatil mu'rabah, sama macam tadi, tapi kalimat yang mu'rabah ni yang berakhir dengan ya. Dia tandahi dia imaddin atau liwawi maddin. Apa maksud ya mad? Iaitu ya sebelum dia baris kasrah, waw sebelum dia baris dhammah, yang dinamakan sebagai apa? Isim manqus. Maksud isim kat sini adalah isim manqus. Al-fi'il al-mudhari' al-mu'tal bil ya atau bil wow. Jadi isim manqus iaitu isim yang berakhir dengan huruf ya. Isim yang berakhir dengan huruf ya, dan sebelum dia berbaris kasrah. Itu nama dia isim manqus. Yang tadi isim yang berakhir dengan huruf alif dan sebelum dia berbaris fathah. Adapun isim yang berakhir dengan huruf waw sebelum dia berbaris dhammah tidak ada. Dalam kalam Arab tidak ada isim yang berakhir dengan huruf waw sebelum dia berbaris dhammah. Sebelum baris dhammah. Jadi isim manqus dia siqal pada ketika bila? Ketika rafa' dan ketika khafat. Adapun ketika nasab dia ringan, dia tak berat. Dan ini pada dua keadaan, pada ketika rafa' dan pada ketika khafat. Begitu juga fi'il mudhari' al-mu'tal bil ya' atau bil waw. Dia ditakdirkan disebabkan siqal pada ketika rafa' dan pada ketika rafa' kan. Ketika nasab, ketika jazam buang. Ketika nasab boleh ditakdirkan dhammah sahaja. Ditakdirkan pada ketika rafa'. Yang ketiga harakah al-munasabah. Takunu fil asma al-mudhafah ila ya al-mutakallim.
Di mana harakatul munasabah? Harakatul munasabah ni berlaku pada isim-isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim. Isim-isim yang diidhafatkan kepada ya mutakallim semua dalam keadaan ketika rafa', ketika nasab, ketika khafat, dia ditakdirkan. Dia ditakdirkan. I'rab dia i'rab takdiri. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Semuanya mim berbaris bawah. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Semua berbaris bawah, semua ditakdirkan. Ini alamat fathah dia fathah muqaddarah. Yang ni pun sama, dhammah muqaddarah. Yang ni pun muqaddarah. Jadi daripada sini ada 5. Ada 5. Baik. Jadi kita akan tengok lagi Ibn Hisham dia bahagikan kepada 5. 2 yang ditakdirkan pada kesemua keadaan, iaitu isim maksud dan juga isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Tapi dia jadi 2. Yang ni ditakdirkan pada semua keadaan. Disebabkan apa? Disebabkan alif memang tak terima harakat. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata, marartu bi fata. Kenapa dia ditakdirkan semua? Sebab alif memang tak terima harakat. Diri alif memang tak terima harakat. Adapun di sini bukan sebab tak terima harakat, tapi disebabkan ya. Datangnya ya. Jadi ini satu bahagian, ini satu bahagian. Tapi kedua-dua ni ditakdirkan pada semua keadaan. Adapun fi'il mudhari' al-mu'tal alif, yang ini ditakdirkan pada dua keadaan. Ditakdirkan ketika rafa' dan ditakdirkan ketika nasab. Ditakdirkan ketika rafa', ditakdirkan ketika nasab. Ini ditakdirkan dhammah dan ditakdirkan fathah. Adapun jazam hazaf alif. Isim manqus ini pun ditakdirkan dhammah dan ditakdirkan kasrah. Ditakdirkan dhammah, ditakdirkan kasrah. Ketika nasab zahir. Contohnya ja'a al-qadi, marartu bi qadi. Jadi ditakdirkan ketika rafa', ditakdirkan ketika jar. Ditakdirkan dhammah dan ditakdirkan kasrah. Adapun ketika nasab, ra'aitul qadiyah, yang tu ringan. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf ya dan juga waw. Yang ni ditakdirkan ketika mana ni? Ketika rafa', sahaja. Maksudnya ditakdirkan dhammah. Ini ditakdirkan dhammah sahaja. Qala syarih rahimahullah, alamatul i'rab ala darbain zahiratin wa hiya al-aslu wa qad taqaddamat amsilatuha wa muqaddaratin wa hadzal faslu ma'qulun li dzikriha. Jadi alamat i'rab tu ada alamat i'rab tu ada 2 lah, terbagi kepada 2 bahagian, satu yang zahirah, satu yang muqaddarah. Zahirah wa hiya al-aslu itu dah terang dah. Rafa' alamat dia apa, nasab alamat dia apa, khafat alamat dia apa, dan jazam apa alamat dia. Kita pun dah sebut dah ulang beberapa kali. Itu yang asal. Adapun yang lain itu semua ganti. Jadi waqad taqaddamat amsilatuha. Misal-misal pun dah terdahulu. Wa muqaddaratin, dan satu alamat lagi, alamat muqaddarah. Wa hadzal faslu ma'qudun li dzikriha, dan fasal ini diikat ataupun dibuat untuk nak sebutkan tentang alamat yang muqaddarah. Falladhi yuqaddaru fihi al-i'rabu 5 anwa'. Ahaduha ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'uha. Yang pertama
Yang pertama, apa yang ditakdirkan padanya harakat i'rab kesemuanya. Jadi kalimah ni ditakdirkan harakat i'rab kesemuanya. Sebab apa? Likaunil harfil akhiri minhu la yaqbalul harakata li zatihi. Disebabkan keadaan huruf akhir daripada kalimat ni ataupun daripada lafaz ni tidak menerima harakat. Diri dia tu memang tak terima harakat. La yaqbalul harakata li zatihi. Wa dzalika ismul maqsur. Wa dzalika al-ismul maqsur. Dan apa ni al-mazkur tu adalah isim maksur. Yang tersebut tadi apa ni, yang apa huruf akhir tak terima harakat tu adalah isim maksur. Itu isim yang berakhir dengan alif. Wa huwa alladhi akhiruhu alifun lazimah. Itulah isim yang akhirnya alif lazimah. Nahul fata taqulu ja'al fata wa ra'aitul fata wa maratu bil fata fatuqaddiru fil awwal dhammatan wa fis sani fathatan wa fis salisi kasratan. Maka kamu takdirkan pada yang pertama tu dhammah. Ja'al fata. Jadi ja'al fata tu fa'il ja'a. Marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Ra'aitul fata pun sama jugalah. Ra'aitul fata, al-fata jadi maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Maratu bil fata, al-fata isim majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Apa yang menyebabkan takdir ni? Wa mujibu hadzal takdir anna dzatal alif la taqbalul harakata li zatiha. Mujib atau perkara yang menyebabkan takdir ini bahwasanya diri alif tersebut tidak terima harakat. Asani ma yuqaddaru fihi harakatul i'rab jami'uha. Sama juga macam yang pertama, ditakdirkan ke semua harakat i'rab. Tapi illah dia berbeza. La likaunil harfil akhir minhu la yaqbalul harakata li zatihi. Bukan disebabkan keadaan huruf akhir tidak menerima harakat, bal li ajli mattasala bihi. Bahkan disebabkan apa yang berhubung dengan kalimat ni. Wa huwa ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Dan yang tersebut itu adalah isim yang diidhafatkan kepada ya al-mutakallim. Nahwu ghulami wa akhi wa abi. Wa dzalika li anna ya al-mutakallimi tastad'i ay tatlub inkisara ma qablaha. Wa dzalika li anna ya al-mutakallimi tastad'i inkisara ma qablaha li ajli al-munasabah. Dia kata, dan yang demikian itu kerana ya mutakallim dia menuntut berbaris kasrahnya apa yang sebelumnya, apa yang sebelum ya. Sebab apa? Li ajlil munasabah. Fashtighalu akhiri ismi alladhi qablaha bi kasratil munasabah mana'a min zuhuri harakatil i'rabi fihi. Jadi soalan nak bagi tahu kata sebelum ya ni bila disandarkan sesuatu isim tu kepada ya, maka ya tersebut dia menuntut huruf yang sebelum dia berbaris bawah untuk sama munasabah dengan huruf ya. Jadi yang munasabah dengan huruf ya baris apa? Kasrah. Jadi dia menuntut huruf sebelum dia berbaris kasrah. Jadi yang huruf sebelum tu dia dah bekerja dah. Dia sibuk dengan baris kasrah tu. Tuntutan daripada ya tu sangat kuat. Jadi dia kena baris kasrah. Mashghul. Al-mashghul la yushghal. Jadi ishtighal akhiril ismi, ishtighal dengan kasrah munasabah itulah yang menegah daripada zahirnya harakat i'rab pada isim tersebut, isim yang dimudahkan kepada ya mutakallim.
As-salisu ma yuqaddaru fihi dhammatu wal kasrah faqat lil istisqal wa wal ismul manqus wa na'ni bihi, yani wa na'ni bil ismil manqus al-ism alladhi akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha kal qadi wa da'i. Yang ketiga, apa yang ditakdirkan padanya dhammah dan kasrah sahaja kerana berat, itu adalah isim manqus. Wa huwa ma yuqaddaru fihi dhammah wa kasrah, itu adalah al-ismul manqus, isim manqus. Dan yang kami maksudkan dengan isim manqus itu adalah isim yang akhirnya ya yang maksurun ma qablaha. Ya yang maksurun ma qablaha. Ini orang panggil apa? Ini orang panggil na'at sababi. Sebab tu ya tu muannas, tapi maksurun tak ada. Tak, sebab apa? Sebab ikut depan dia ma tu. Maksurun ma qablaha. Isim yang akhirnya tu ya yang kasrah apa yang sebelumnya. Bukan ya tu yang kasrah, apa yang sebelum ya tu yang kasrah. Ya'un maksurun ma qablaha kal qadi ya sebelum dia baris kasrah, wada'i ya sebelum dia berbaris kasrah. Ada ditakdirkan dhammah dan dengan kasrah. Adapun ketika mansub, maka fathah ringan di atas ya, di atas isim manqus. Ar-rabi'u ma tuqaddaru fihi dhammatu wal fathatu lita'adzur. Yang keempat, apa yang ditakdirkan padanya dhammah dan juga fathah disebabkan uzur. Wa huwal fa'lul mu'tallu bil alif. Itu apa yang ditakdirkan padanya dhammah dan fathah itu adalah fa'il yang fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah alif. Nahwu yakhsha, taqulu yakhsha zaidun wa lan yakhsha amrun, fatuqaddaru fil awwal dhammatu wa fis tsani al fathatu lita'azzuri zuhuril harakati 'ala al alif. Maka ditakdirkan pada awal dhammah, iaitu yakhsha zaidun, dan ditakdirkan pada yang kedua fathah. Ya, yakhsha zaidun, yakhsha fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Jadi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Walan yakhsha mansub bilan, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Jadi takdirkan dhammah pada yang pertama, takdirkan fathah pada yang kedua. Yang kelima, al-khamisu ma tuqaddaru fihi ad-dhammatu faqat. Apa yang ditakdirkan padanya dhammah sahaja. Wa huwa al-fa'lul mudhari'ul mu'tallu bil waw. Iaitu fa'il mudhari' yang yang berhuruf illah, yang berakhir dengan huruf illah waw ataupun ya. Wa huwa al-fa'lul mudhari'ul mu'tallu bil waw nahu zaidun yad'u wa bil ya nahu zaidun yarmi. Jadi di sini ditakdirkan dhammah. Ketika nasab, fathah ringan atas waw dan atas ya. Ketika jazam hazaf huruf illah, maka ditakdirkan pada ketika rafa' sahaja. Di zaidun yad'u sama macam tadilah. Wa tazharul fathatu li khiffatiha, dan zahir baris fathah kerana ringannya fathah, alal ya di atas ya. Di mana tu? Fil asma'i wal af'al. Zahir baris fathah kerana ringannya baris fathah ni di sisi orang Arab. Zahir di atas ya. Zahir di atas ya pada isim dan pada fa'il. Dan juga zahir di atas alal waw, di atas waw. Fil af'al pada fa'il. Sebab kita sebut dah tadi, isim yang berakhir dengan huruf waw sebelum dia dhammah tidak ada dalam kalam Arab. Adapun dalwun waw berbaris. Waw berbaris, i'rab macam biasa.
Ka qaulika innal qadhiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Seperti kata kamu innal qadhiya. Jadi ya al-qadhi isim berakhir dengan huruf ya. Jadi fathah zahir. Kata fathah zahir pada isim yang berakhir dengan huruf ya. Lan yaqdiya, apa ni, yaqdiya fa'il berakhir dengan huruf illa ya, dan fathah apa ni zahir pada ya di fa'il. Walan yad'uwa, yad'uwa fa'il berakhir dengan huruf waw dan fathah zahir di atas huruf waw yang ada pada fa'il. Qala Allah Ta'ala ajibu da'iyallah lan yu'tiyahumullahu khaira lan nad'uwa min dunihi ilaha. Contoh ajibu da'iya ada fathah. Lan yu'tiyahumullahu khaira lan nad'uwa min dunihi ilaha. Lepas tu dia buat nombor 1 tu. Tengok nombor 1 tu. Laisa fi kalamil Arab ismun mu'rabun akhiru wawun madmumun ma qablaha. Ni yang nak sebut tadilah. Dia kata tidak, kata Syekh Muhammad Muhyiddin, tidak ada pada kalam Arab isim yang mu'rab yang akhirnya, yang akhir isim tersebut waw sebelum dia berbaris dhammah. Madmumun ma qablaha. Tidak ada isim dalam kalam Arab isim mu'rab yang berakhir dengan huruf waw, berakhir dengan huruf sebelum dia baris dhammah. Fala jarama lam yadhkuril mualliful wawa illa fil af'al. Kan tidak ada salahlah muallif kita tak sebut waw kecuali pada af'al. Wallahu a'lam. Faslun yurfa'ul mudhari'u khaliyan min nasibin wa jazimin nahu yaqumu zaidun. Jadi habis dah. Lah ni dia akan masuk pada fi'il mudhari', maknanya apa yang menasabkan fi'il mudhari', apa yang merofakkan fi'il mudhari', dan lepas tu masuk apa yang menasabkan fi'il mudhari'. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina